ya Tuhan, 我们的主啊， kami bersyukur pada pagi hari ini 今天早上我们实在要感恩， melalui pujian yang telah disampaikan, 接着我们的颂赞， melalui ibadah yang tengah berlangsung ini, 接着正在进行的敬拜， hati kami terangkat kepada Tuhan. 我们的心仰望你。 Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, 我们实在感谢你，因为你是满有慈爱的神。 sehingga kami berada di tempat ini itu karena kasih-Mu. 我们今天能够到这个地方，都是 Engkau yang 你 telah 的 mati 爱， di atas kayu salib menebus akan dosa kami. 因为你为我们死在十字架上，为了救赎我们脱离罪恶。 Bahkan kami percaya kepada janji-Mu ya Tuhan, 我们相信你的应许， bahwa kami adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. 因为你是把我们每一个人因信称义了。 Hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. 今天求你对我们每一个人个别的说话， Demikian kepada kedua hamba-Mu, 求你眷顾你两位仆人， supaya sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, 好让你真理实实在在的传 memberikan 出 kepada 来， kami satu keyakinan iman yang kokoh di dalam Tuhan. 我们非常有靠得住的信心。 Kami adalah anak-Mu yang sudah Engkau benarkan 信得过我们是神的儿女，是被你称义的儿女， karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. 是因为你为我们死在十字 Berbicaralah 架 kepada 上。 kami ya Tuhan. 请求你对我们说 Kiranya 话， kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami. 请求圣灵充满每一个人， Demikian juga kedua hamba-Mu, 充满你两位仆人， supaya kebenaran-Mu bukan hanya kami ketahui, 好让你的真理我们不单单能 bukan 够明 sebagai satu 白， pengetahuan dalam diri kami, 不是在我们生活上的一个知识而已， tetapi kami alami dalam kehidupan kami hari demi hari. 可是我们天天度过的日子，我们亲身经历到你的真理。 Demikianlah ya Tuhan, kami berdoa, doa yang penuh kelemahan ini kami laskan di dalam nama Tuhan Yesus 我们是 Kristus. 软弱无助，我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi. 各位亲爱的弟兄姐妹们，平 Baik 安。 jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang sekarang ini menonton di live streaming. 无论是在教堂里面的，或者经过线上的每一个人， Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan Majelis yang memberikan kesempatan saya untuk melayani di tempat ini. 我们谢谢主任牧师，还有各位执事们，你们给我有这个机会来侍奉。 Dan izinkan kami atas nama keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara menyampaikan salam hormat kami, salam sejahtera, dan juga selamat memasuki Hari Reformasi. 我代表我们马郎圣道神学院，来向大家问安，愿上帝的平安与你们同在。我们一起来纪念这个宗教改革。 Mari kita bersama-sama pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh majelis orang benar hidup oleh iman. 我们今天要思想的主题就是义人必因信得生。 Kita akan bersama-sama membaca di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. 我们一起要来看的是罗马书的第1章第16、17节。 Saya memberikan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena ada perbedaan terjemahan. 我把印尼文还有英文的经文写出来，因为它的翻译有一点不同。 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau dalam bahasa yang lain, di dalam terjemahan yang lain, saya tidak malu dalam memberitakan akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 我们看罗马书第1章第16节，它的前段我不以福音为止，印尼文的翻译有点不同，所以牧师又把英文讲出来，我们就来读一下罗马书1章16节、17节。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。然后17节，因为上帝的义正在这福音上显明出来。 这义是本于信，以至于信。如经上所记，义人必因信得生。
Ayat 17 itu tertulis karena mengutip dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. 在17节的义人必因信得生，经上所记的经文呢，就是在哈巴谷书的2章4节里面写的是：加勒底人自高自大，心不正直，为义人因信得生。 Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, 各位年轻的、各位年长的弟兄姐妹们， minggu terakhir ini masyarakat di Indonesia mengikuti satu persidangan dari satu peristiwa yang menggemparkan di Indonesia. 我们看到新闻，这几个礼拜里面，我们好像每个人都在追踪法院上的一个非常吸引人听的一个法庭。 Dalam persidangan itu salah satu yang dijadikan bahan bukti yang penting bagi para hakim untuk memutuskan apakah terdakwa itu salah atau benar adalah rekaman CCTV. 因为法官呢，这个时候他们要抓的、要找到的，就是那个监视器，它里面所记录的、所录下来的，到底是什么样为证据来下他们的判决。 Karena melalui gambar ataupun video yang terekam di CCTV, maka siapapun tidak dapat mengelak kalau dirinya terlibat atau tidak terlibat melakukan satu pelanggaran secara hukum. 因为所拍下来的话呢，就可以看到，无论是录像也好、录影也好，就看到他们所做的行为到底是违法吗，或是值得被判决吗？ Sebenarnya di dalam kehidupan kita juga ada paling sedikit satu kali kita menghadapi satu persidangan. 我们一生当中至少也有一次，我们会面对这个审判台， Yaitu pengadilan di hadapan hakim yang agung, hakim yang sangat mulia. 我们的审判台呢，那时候的法官呢是非常尊荣的大法官，他来审判我们。 Bukan hakim agung dan hakim yang mulia di dunia yang bisa salah dan bisa merekayasa keputusan. 不像我们最高法院里面的法官大人，他们所判决的话呢，也是会有误差。 Tetapi ini adalah hakim agung yang sangat mulia dan kita akan bertemu di takhta pengadilan Allah. 然后我们这个尊荣的审判官呢，我们就会在神的审判台前，在他的面前站立。 Bapak Ibu dan sahabat muda, kita bisa membayangkan kalau kita pada satu saat juga menghadapi takhta pengadilan seperti ini. 年轻的朋友们、年长的弟兄姐妹，我们每一个人要面对这个审判台。 Nah, kita bisa juga bayangkan pada waktu persidangan terjadi, maka ada rekaman video kehidupan kita sejak kecil, masa remaja, sudah usia dewasa, bahkan sampai usia lanjut. 你们要记住，在这个审判台前呢，我们一生所过的，从年幼到我们年轻、年长到年老的时候，神就会把所有的录像播放出来。 Kalau rekaman video itu kemudian diputarkan, berani gak kita itu kemudian mengatakan saya tidak pernah bersalah di dalam kehidupan saya? 你知道吗？在审判台前，神会把所有我们一生所走过的播放出来的时候，你敢不敢说神啊？我相信我一生当中没有做错过事情。 Oh, video ini adalah sesuatu yang kelihatan. 这个录像虽然是看得见， Namun ada yang tidak kelihatan, 可是呢，还有隐藏在里 yaitu 面看不 hati 见的， kita yang terdalam, 就是我们心灵深处看不见 motivasi 的， kita, 我们的动机、 pikiran 我们的 kita. 思想。 Itu diketahui oleh Allah yang maha tahu, Allah yang maha mulia, hakim yang agung itu. 这个非常尊荣、无所不知、无所不在的神，他能够看透我们的心灵深处。 Apakah kemudian waktu itu fakta persidangan itu diberikan kepada kita dan kita mengatakan bahwa kita dapat membela akan diri kita? 有一天，当这个录下来的东西播放给我们看的时候，我们如何辩护我们自己呢？ Mungkin di antara kita ada yang mengatakan saya berani untuk menghadapinya. 有的人也许说，我勇敢的来面对、来辩护自己。 Tetapi kalau kita boleh jujur di dalam kehidupan kita, 如果我们实在对我们自己 mungkin kita 很 harus 诚 juga 实的话， takut terhadap pengadilan itu, bukan? 我们也会对这个审判台，我们会有一点战兢。 Karena kita tidak dapat membela akan diri kita. 我们要如何辩护自己呢？ Dan tahukah Anda, 你知道吗？
Mungkin itu bukan hanya 1 video, 2 video. 他播出来的不是一段的短片，或者2段，或者 Tapi itu 3段， ribuan video yang kemudian merekam seluruh keburukan, kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. 所播放出来给我们看的是千万的那个短片，让我们看到我们一生所做的一切事情。 Kita bisa membayangkan bahwa pada waktu itu hakim itu pasti memutuskan kepada kita bahwa kita adalah orang yang salah, bukan? 我们如果看到这个我们的软弱，我们所做的过犯，我们知道那个法院的、法庭的法官会说，你就是在这方面做错 Bukankah 了。 kita adalah orang yang berdosa? 我们实在是罪人，不是吗？ Apalagi kalau kita mengingat akan Roma pasal 6 ayat 23. 甚至如果我们想到罗马书6章23节的时候， Upah dosa adalah maut. 罪的工价乃是死。 Oh, itu satu hal yang mengerikan kita, bukan? 我们听起来就很可怕的一件事情。 Satu kali saya ke rumah sakit 曾经有一次我去医 karena 院 saya 探访， ditelepon. 因为有人打电话给我， Segera datang Boksu. 牧师赶快过来。 Oh, jam 7 pagi kami sudah masuk rumah sakit itu. 然后早上7点我们到了那个医院， Kemudian yang sakit itu mengatakan, saya gelisah dan saya tidak bisa tidur. 然后这个病人说：“我真的是非常忧虑，我睡不着觉。 Boksu tidak tahu, ”牧师，你不知道， tetapi saya mau cerita. 可是我要讲出来。 Lalu dia kisahkan kehidupannya yang penuh dengan keburukan dan kebobrokan. 他就把他一生当中所做非常败坏的事情讲出来。 Lalu kemudian dia cerita bahwa dia adalah seorang rentenir yang jahat. 然后他是高利贷的一个人，然后对人家非常可恶。 Dia katakan 30 tahun yang lalu saya adalah seorang rentenir. 他说30年前我是放高利贷的人， Dan saya tidak segan-segan untuk memasukkan seseorang dalam penjara. 如果那个人不负债的话呢，我就把他下到监牢里。 Dan orang yang kemudian tidak bisa membayar, saya rampas hartanya. 如果他不能够付的话呢，不能够还清的话，我就没收他的财产。 Dan tidak segan-segan dia memanggil seorang preman untuk menghabisi 他也会叫流氓来灭了这个 orang yang 人， berhutang kepada dia. 就是来毁灭这个欠债的人。 Dia berkata, saya gelisah. 他对他的罪呢，现在觉得非常的忧虑。 Saya masuk surga enggak, Boksu, kalau mati? 我犯了那么大的罪，我死了以后还能够上天堂吗？ Saya orang jahat. 我是一个大坏人。 Pada waktu itu kemudian saya berkisah tentang Alkitab kepada yang bersangkutan. 我就抓这个机会，把圣经的真理告诉这个人。 Singkat cerita, setelah itu saya ajak dia berdoa dan bertobat. 长话短说，我就带领他祷告，带领他悔改， Dia orang Kristen, sekian lama sudah ke gereja. 知道吗？他是基督徒，多年来是上教堂的。 Tapi pada waktu dia sakit, dia mengalami kegelisahan yang seperti ini. 可是他在病重的时候呢，他心中非常的烦恼， Seolah-olah dia melihat satu video yang ada di dalam dirinya. 好像呢，他一生中走过的那个录像已经播放给他看了。 Kemudian dengan sakit penyakit yang ada, dia tahu dia akan menuju satu hal, yaitu kematian. 因为病的原因，他知道生老病死，他已经走在死亡边缘了。 Kemudian juga membayangkan takhta pengadilan Allah yang akan dihadapinya. 他就想象到我死了以后，我就要面对这个审判台前。 Maka disitulah dia merasa kegelisahan yang luar biasa akan kehidupannya. 因此，他对他的前途，他就非常的烦恼。 Setelah berdoa saya pulang. 我祷告完了以后，我就回家。 Begitu saya pulang, belum sampai saya pintu rumah pastori. 我回家的路上还没有进我的牧师楼， HP kami berdering kembali. 我的手机又开始响了， Dari keluarga yang sakit ini. 也是从这个病人的家族。 Dan kemudian mengatakan dia sudah pulang. 他说这个人已经回天家了， Saya kaget. 我真的是想不到， Tetapi satu pelajaran berharga buat saya. 对我是一个很重要的功课。 Kalau video kehidupan saya diputar di takhta pengadilan Allah. 有一天，我的录像
在神的审判台前被播放出来的时候， berani nggak saya dengan kepala tegak menghadap hakim yang agung itu? 我能够坦然无惧的来面对这个我的尊荣的审判官吗？ Bapak itulah pergumulan Martin Luther. 各位弟兄姐妹，这个就是马丁路德不断的在挣扎， Martin Luther itu mengalami kegelisahan yang sama. 他在挣扎，他在忧虑。 Karena pada saat itu ajaran gereja adalah orang yang diselamatkan itu bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga disertai dengan perbuatan. 因为他所得到的教导呢，一个人他能够得救呢，不单单是对主有信心，还要再加上他的行为。 Yang menjadi pergumulan dia adalah Roma pasal 1 ayat 17 ini. 然后对这个1章17节的内容，到底要讲什么呢？ Sehingga pada waktu itu dengan ajaran gereja pada saat itu bahwa kalau saya itu percaya kepada Kristus itu belum cukup, harus dengan satu perbuatan yang baik baru saya mencapai surga. 因为那时候的教导说，你信了主还不够，你一定要有善行才能够完全。 Yang menjadi pergumulan dia adalah kata yang penting di dalam ayat 17, yaitu kebenaran Allah itu. 在这里所讲的是神的义。 Sehingga pada waktu itu dia mengartikan kebenaran Allah itu adalah satu kebenaran yang berisi keadilan, di mana hakim yang agung itu dengan adil akan menghakimi seluruh perbuatan manusia. 这里讲的义呢，它只能做到是神的公义，是神的审判，是神的处罚。 Maka dia yakin hakim yang agung itu adalah hakim yang adil, pasti akan mengadili dan membuat kita semua bersalah dan tidak ada satupun di antara kita yang lolos untuk masuk ke surga. 这里讲的义呢，他们只解释的是公义、公平，所以要判断每一个人是有罪的，每个人会受惩罚的，没有一个人能够脱离。 Dia kemudian mengatakan, saya sebagai seorang biarawan, seorang yang melayani Tuhan. 他说：“我是一个修道士，我是已经在侍奉神的人。 Saya berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang yang berdosa dan bermasalah di dalam hati nurani saya. 我站在神的审判台前的时候，我是罪人，我的心灵、我的内心也是在控告我的。 Kemudian dia berkata, saya tidak yakin bahwa jasa saya sebagai seorang yang melayani Tuhan. 我也不相信我信主这个基础到底对不对， Maupun perbuatan-perbuatan baik saya 我所做的一切善行，我也是在怀疑。 akan meringankan hukuman yang saya terima. 真的，我的善行能够减轻我在审判台前得到的处罚吗？ Sehingga dengan jujur dia berkata, saya tidak mencintai Tuhan yang adil dan murka ini. 所以他说，这样的上帝又是非常公义、非常愤怒的上帝，我很 Tapi 不相 saya 信他。 membenci Allah. 我很讨厌有这样的神存在。 Bapak Ibu, itulah pergumulan dan kegelisahan di dalam hati Martin Luther. 所以马丁路德的心中非常的挣扎，非常的苦 Dia 恼。 bertahun-tahun mengumulkan ini. 他多年来一直反复思想这个不对劲， Akhirnya dia menemukan titik terang. 结果他找到了一线希望。 Di terangnya itu dikisahkan oleh anaknya yang bernama Paul Luther. 所以一线曙光到底是讲到什么东西呢？他发现到什么呢？他的小 Dikatakan 儿 ada 子 satu 保罗路 perpustakaan 德 di 写， Jerman itu ada sebuah kotak berisi surat yang ditulis oleh putra bungsunya Paul Luther itu. 在这里记载的就是在德国有一个图书馆，图书馆里面有一个玻璃箱，玻璃箱里面有收藏了他的小儿子保罗路德所写的一个记录。 Ditulis tahun 1554, Martin Luther meninggalnya 1555. Saudara. 然后在 1544, tapi dia meninggalnya 1546. 然后这一封信呢，如果这个是他的小儿子，是在1544年写，2年后1546年，马丁路德就过世了。 Saya bacakan, ayahku yang terkasih. 他写的内容是：我亲爱的爸爸， Di hadapan kita semuanya, 在我们每个人前面， meriwayatkan sebuah kisah perjalanan ke Roma. 你写了前往罗马的一个历史记录。
Dia yaitu Martin Luther itu mengakui mengalami sukacita yang luar biasa di kota Roma. 在罗马，他亲身经历到在主里面的喜乐， Dikatakan melalui Roh Yesus Kristus. 就是因着主耶稣基督的圣灵， Dia telah sampai pada pengetahuannya tentang kebenaran dan Injil yang abadi itu. 他已经达到了这个福音，这个永恒的福音的真理在的 Peristiwa 内 itu 涵。 terjadi saat dia berdoa di tangga Lateran. 就是他在这个拉德兰的阶梯，那时候他一上阶梯，一直在祷告的时候， Tiba-tiba perkataan Nabi Habakuk itu terlintas di benaknya. 一线曙光进来，就是哈巴谷书的这个经文出现了。 Orang benar akan hidup dengan iman. 一人必因信得生。 Setelah itu dia berhenti berdoa. 他就在这个阶梯路上，他就停下来不祷告了。 Dia pergi kembali ke rumahnya, berada di Wittenberg tempat dia melayani. 他回到他所侍奉的地方，他的家就是在维德堡。 Dia mengambil ayat ini sebagai fondasi utamanya atas semua doktrinnya. 然后他就开始改革，他就把这个经文称为他改革的基要经文。 Lalu apakah yang dialami oleh Luther untuk mengerti Roma pasal 1 ayat 17 ini? 然后马丁路德他经历到什么呢？才能够理解这节经文？ Siang dan malam saya merenungkan sampai melihat hubungan antara keadilan Allah dan penyataan orang benar akan hidup oleh iman. 他说：“我不断的昼夜，不断的思想，到底神的义、神的公义跟神所要显出来的内容是什么呢？” Dia baru memahami ternyata kebenaran Allah itu adalah satu keadilan Allah yang dengannya melalui kasih karunia dan belas kasihan Tuhan membenarkan kita melalui iman. 他发现到了所谓的因信得生，这个信呢，就是要相信，除了有公义的审判以外呢，还有神的恩典，还有神的怜悯，把我们救赎出来。 Hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan. 所以我们要相信，不是我们好行为救我们。 Kata-kata Luther itu menyentuh saya, kemudian dia berkata, 所以路德讲的这句话呢，让我也受到感动。 sejak saat itu saya merasa dilahirkan kembali 那时候我觉得我重生了， dan telah melewati pintu-pintu yang terbuka di surga. 我觉得天堂的门为我敞开了。 Seluruh kitab suci mengambil makna yang baru. 我整本圣经我就用新的观念来理解。 Sementara keadilan Allah yang telah memenuhi saya dengan kebencian itu 过去神的公义审判，我对神很讨厌。 sekarang menjadi manis bagi saya dalam kasih yang lebih besar. 今天我感受到神对我的慈爱是无限量，我觉得非常甜美。 Tulisan Paulus ini menjadi gerbang surga bagi saya. 因此，保罗所写的这一份书信呢，就是罗马书1章17节呢，就是给我进天堂的一个大门。 Nah, inilah yang kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. 这就是各位年轻的、年长的弟兄姐妹，我们一起来思 Yaitu 考 sola 的， fide. 就是唯独信心。 Orang percaya dibenarkan, dinyatakan benar melalui iman, bukan melalui perbuatan. 我们每一个人是成为义人的，我们要因相信，我们得到称义，不是我们有好行为，我们才称义。 Pembenaran inilah yang kemudian membuat meneguhkan hati Martin Luther. 因为这样的称义呢，他就是得到了坚固。 Yaitu posisinya di hadapan Allah sebagai seorang yang berhak dan pasti menerima hidup yang kekal. 他很肯定的知道自己有这个权柄，也是有这个确据，他一定得到永生。 Bapak Ibu, inilah yang mendorong Martin Luther akhirnya Bapak Ibu. 所以这个就推动了马丁路德所讲的这句话。 Menempelkan 95 tesis di pintu gerbang gereja di Wittenberg. 他就是在他的教会维德堡那边贴了95条的状，写到我们要改革。 Tentunya apa yang disampaikan oleh Martin Luther menjungkir balikan doktrin gereja pada saat itu.
所以他写的改革状有95条，就是把那时候教会的教导翻转了。Bapak Ibu, lalu Martin Luther memberikan satu hal yang penting yang kita bersama-sama harus ingat. 因此，直到如今，我们每一个人都要记住马丁路德所讲的。 Ketika doktrin pembenaran ini runtuh, seluruh doktrin Kristen lainnya juga runtuh. 如果这样的神学教导就是因信称义被瓦解的时候呢，整个基督教的教义也是被瓦解了。 Kalau kita tidak dibenarkan oleh iman, 如果我们是因信得胜的话， kita meruntuhkan doktrin Kristus. Apa gunanya Kristus harus mati di atas kayu salib menebus dosa kita? 然后我们就会联想到，这样的话呢，耶稣死在十字架上有什么用处呢？为什么他要为我们而死呢？ Kalau kemudian pembenaran itu melalui perbuatan, 如果那个因信，是我们的好行为，不是因信的话， tidak ada satupun di antara kita yang akan lolos dari pengadilan takhta Allah nanti. 然后我们进到审判台前的时候，没有辩护了，我们自己要去面对，脱离不了了。 John Calvin juga mengatakan yang sama. 加尔文是这样说。 Pembenaran adalah engsel utama di mana agama itu berputar. 然后我们这个信心呢，就像一把门的转动。 Hendrik Alstedt itu seorang profesor filsafat dan teologi Calvinis. Henry Alstedt 他也是一个改革教的一个教会领袖。 Dia mengatakan begini, doktrin pembenaran adalah doktrin yang menentukan gereja itu berdiri atau runtuh. 所以因信称义这个神学教导呢，就是确定了整个教会能够建立起来，或者整个教会就拆毁了。 Thomas Watson juga mengatakan pembenaran adalah engsel dan pilar kekristenan. 然后 Thomas Watson 他也是这样讲说，这个因信称义呢，就是教会的柱梁。 Pembenaran oleh Kristus adalah sumber air kehidupan. 所以我们因信称义呢，就是基督给我们的生命水。 Bapak Ibu, mungkin kita akan bersama-sama supaya lebih mengerti. 各位弟兄姐妹，我们一起来更深入的、慢慢的来思想。 Kita kembali untuk meneliti akan Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 walaupun secara singkat. 我们再一次的对这短短的2节经文来了解一下。 Di dalam ayat 16 dikatakan bahwa Paulus tidak akan malu akan Injil. 然后第16节，我不以福音为耻。 Kenapa Paulus menuliskan seperti ini? 为什么他要这样写呢？ Karena pada saat itu di dalam budaya Yunani dan Yahudi tidak menerima Injil. 所以那时候在犹太人或者在希腊人，他们根本不要接受这个福音。 Injil yang berisi tentang Kristus yang mati di atas kayu salib itu satu hukuman yang memalukan. 因为这个福音的内容呢，就是死，而且是死在十字架上，而且这个是非常丢脸、非常羞耻的一个惩罚。 Walaupun betapa hina, bodoh, rendahnya dan jadi batu sandungan di masyarakat Yahudi dan Yunani pada saat itu, tapi Paulus tidak malu untuk bercerita mengkumandangkan tentang Injil Kristus itu. 虽然这个死刑是非常羞耻的死刑，成为那时候的绊脚石，人家看起来这个很卑微的教导，保罗不管，他继续传。 Karena alasan Paulus adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. 因为他知道福音本是神的大能，我要拯救凡信他的人。 Bapak Ibu, ini merupakan satu fondasi yang penting dalam hidup kita. 所以这个就是我们信仰、我们信心的基础。 Itulah yang kemudian digumulkan oleh Martin Luther. 这就是马丁路德他正在思想的。 Bahwa keselamatan itu karena Injil. 因为这个救恩是为了福音传给我们。 Dan kita melihat Paulus tidak malu memberitakan ini karena apa? Injil itu dengan kekuatan Allah itu memampukan orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. 所以保罗为什么说我不以福音为耻？福音本是神的大能，我要救一切相信的人。 Kata kekuatan itu artinya satu dinamit, satu kekuatan ledakan yang besar. 这个大能好像有一个爆炸力那么大的一个影响。
Sehingga Paulus tuh yakin ada ledakan spiritualitas, ada ledakan rohani kalau Injil itu bisa diterima oleh orang yang berdosa. 因此，一个罪人如果他愿意接受福音的时候呢，那时候那个福音的力量呢，好像有爆炸力的来改变他。 Tetapi di balik semua ini Martin Luther itu juga menggarisbawahi, oleh karena itu maka manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan akan dirinya. 因此，马丁路德就写得很清楚，这样的情况呢，没有福音的话，那个人是没有办法救自己的。 Tidak ada peran manusia di dalam keselamatan manusia. 没有人的因素在里面能够拯救人。 Semua itu karena Kristus. 一切的因素都是由主来成 Yang 全。 adalah Injil itu. 他本身就是那个福 Yang 音好 mati di 消 atas kayu 息， salib. 他本身就是死在十字架上，他也是从死里复活， Dia yang menggantikan kita. 他代替了我们， Dia yang telah menerima murka dosa itu menggantikan kita. 他代替我们来承担神的愤怒。 Seperti pengakuan iman Rasul tadi sudah turun ke dalam kerajaan maut. 就像刚才我们在使徒信经所讲的， Semua 他 sudah 降在 dilewati oleh 阴间 Kristus.，所以他在拯救整个世界。 Injil itu yang menyelamatkan manusia. 就是这个福音让我们得救， Bukan perbuatan. 不是我们的好行为。 Lalu ayat 17. 第17节， Nah Bapak Ibu, yang tadi sudah saya katakan, waktu Martin Luther mengumpulkan kata kebenaran Allah, dia pikir kalau kebenaran Allah itu bersifat keadilan yang penuh, maka tidak ada satupun di antara kita yang akan dinyatakan tidak bersalah dan kita akan pasti masuk ke alam maut. 因此他所想的，如果这个神的义是片面的，只有讲公义、讲审判，每一个人都要被处罚的话，我们每一个人都没有办法上天堂的机会了。 Tetapi justru itulah kemudian kita melihat ayat 17 itu kebenaran Allah dan satu kebenaran yang memang dibutuhkan oleh manusia yang berdosa agar dirinya itu dibenarkan oleh iman. 因此17节就来成全了这一切，让我们看到完整的话呢，人是罪人，可是他因信的话呢，他就可以得到称义，得到永生。 Kata kebenaran yang berasal dari kata pembenaran itu di dalam bahasa aslinya itu menyatakan secara forensik, secara hukum atau dikatakan deklarasi legal seseorang yang berdosa itu kemudian dinyatakan tidak berdosa. 所以我们在这里讲因信称义，然后真理呢跟称义呢，就是一个很合法的证据，让我们知道这个人被判决他是无罪了，因为他已经被称义了。 Jadi kalau di situ kemudian dikatakan secara forensik itu memberikan kepada kita status baru legal secara hukum di hadapan Allah. 如果我们知道说这个叫做合法化，让我们在神的面前非法的变成合法， Kita dinyatakan benar 他把我们称义的意思。 melalui kebenaran Kristus yang tadi sudah saya uraikan 为什么会称义呢？因为借着主耶稣的真理， dan melalui iman yang dinyatakan benar. 就是因为我们相信主耶稣，相信这个真理，他就把我们称义了。 Bapak Ibu, kita melihat kenapa kita dinyatakan benar. 我们再一次来想一下，怎么可能被称义呢？ Saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu bahwa kita itu sungguh merasa bersyukur karena Kristus itulah yang sudah memuaskan akan hati Allah, mencurahkan murka atas dosa manusia dan itu sudah ditanggung oleh Kristus. 我们能够称义呢，因为主耶稣本身能够让神的愤怒得到了满足，得到了赔偿，得到了一切的赎价。 Di dalam kekristenan, ketaatan Kristus itu ada dua. 在我们基督教所讲的主耶 Yang 稣的 pertama 顺服有 adalah 两种， ketaatan Kristus yang pasif. 然后第一种的顺服呢，是被动式的顺服。 Di mana kalau kita melihat ketaatan yang pasif itu adalah pada saat Kristus itu
taat menanggung murka, dan kemudian taat untuk mati di atas kayu salib. Dia taat untuk dimurkai karena dosa manusia. Dan dia juga taat untuk mengalami penderitaan demi saudara dan saya. 第一个是被动式的顺服呢，就是神在愤怒当中，他要受惩罚，他接受，他要死，在十字架上，我要承担这个愤怒的惩罚，他也接受；为了担当人的罪，他也接受。他就是为了一切忍受痛苦，他也是接受。这就是被动式的顺服。 Ketaatan yang kedua dari Kristus itu adalah ketaatan yang aktif. 第二种的顺服呢，是主动式的顺服。 Apa itu ketaatan aktifnya? 什么叫做主动式的顺服呢？ Dia tidak pernah melanggar hukum Taurat Allah. 就是他在品格上，他没有违反摩西五经， Dan dia sungguh-sungguh taat pada kehendak Allah. 他完完全全的顺服神的旨意。 Sehingga dia itu sebagai seorang yang menggantikan kita tanpa cacat celah di hadapan Allah. 因此，他是没有缺陷、没有残缺的，代替了我们这一群人来到神的面前，把自己献上。 Kristus yang karena kita dinyatakan dosa, 他没有罪，成为了罪。 akhirnya dengan ketaatan yang sempurna seperti ini, 这样的顺服已经完成了， maka dia menjadi benar. 因此他也被称义了。 Dan kebenaran Kristus yang seperti inilah yang kemudian dianugerahkan kepada kita. 耶稣的这种义就是叫做真理，这个真理让我们能够得到称义。 Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu definisi yang paling singkat yang ditulis oleh James Montgomery Boice. 所以我要用一个非常简短的做一个简短的教导。 Pembenaran oleh iman adalah Allah menyatakan orang-orang percaya sebagai orang-orang benar bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik mereka sendiri. 所以我们因信称义呢，就是主耶稣我们的神让我们知道，不是靠我们的好行为，可是我们要靠的就是我们相信我们的主， Tetapi berdasarkan pengorbanan Kristus, 相信我们的主为我们牺牲。 Allah menyatakan bahwa Ia telah menerima pengorbanan Kristus sebagai pembayaran bagi utang kita pada keadilan ilahi. 意思就是说，在永恒的审判台，在神的宝座，这个罪一定要有罪的公价是死，可是有一个人代替了，还清了这个赎罪的这个重价，所以我们就得到称义。 Dan sebagai ganti dosa, 所以来代替我们的罪， Ia mengimputasikan, memperhitungkan kebenaran Kristus itu kepada kita. 就把耶稣的义呢算在我们的这个罪债当中。 Lalu apa aplikasinya? 那我们要如何应用呢？ Yang pertama Bapak Ibu, 第一， kita harus meyakini sekali diselamatkan akan tetap diselamatkan. 要相信的，你一次得救是永远得救。 Keselamatan yang kita terima karena percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi kita itu tidak akan hilang. 你得救的那一天，就是你相信他的那一天，然后这个救恩是永远不会逝去的。 Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat warta gereja tentang ataupun warta kematian orang Kristen, 如果我们看到赏识的话，或者有消息有关有人去世离开世界的时候， tidak ada kata-kata semoga masuk surga seperti kepercayaan yang lain. 我们没有像别的宗教写说，但愿他能够上天堂，不是这样写的。 Tetapi selalu telah pulang ke rumah Bapa di surga. 我们就是说，他已经回到父的怀中，回到天家。 Mengapa ditulis seperti itu? 为什么要这样写呢？ Karena orang yang sudah percaya kepada Dia, 第一就是相信他的人， itu pasti akan diselamatkan dan tetap akan selamat. 一定得救，而且永远得救。 Lalu yang kedua Bapak Ibu, 第二点， Tuhan tidak menyatakan orang yang tidak saleh sebagai orang saleh pada waktu pengadilan nanti.
在审判台前，这些不敬虔的人不会说哦你是敬虔的，不会这样子。 Tetapi Tuhan itu menerima dia sebagai orang benar atas dasar yang telah Kristus lakukan baginya. 你是不敬虔的，是因为你接受了主耶稣，主耶稣来代替了你，所以就把你接受下来。 Jadi pembenaran ini tidak mengubah hidup kita. Buktinya kita sebagai orang Kristen tetap melakukan dosa, bukan? 所以被称义的时候呢，不是说你突然间变成一个神圣的人，从来不会犯罪了，不是这样子，我们还是犯罪。 Tetapi Allah menerima kita apa adanya. 可是神接受主耶稣，接纳我们是何等样的人。 Tetapi hati-hati Bapak Ibu. 可是我们要记住，要小心。 Kalau begitu apakah kita boleh tetap berbuat dosa setelah diselamatkan? 既然他救了我们，是不是我们可以随意妄为去犯罪呢？ Kalau pas diselamatkan apakah saya tetap akan berbuat dosa? 他已经让我得到这个救恩了，我可以随便犯罪吗？ John Calvin mengatakan tidak. 所以约翰加尔文说不可以。 Dia mengatakan kita tidak boleh memahami pembenaran tanpa juga memahami pengudusan. 我们不要对这个因信称义呢，把它片段的没有想到因信称义以后有成圣。 Kita dikatakan pada waktu mengalami pembenaran, maka di situ juga Allah mengerjakan di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus pengudusan di dalam hidup kita. 因为你因信称义以后呢，圣灵就内住在你里面，他就帮你走在这个成圣的路上，这样子的一次改 Ini penting 变。 saya berikan Bapak Ibu. 所以这个也是一个 Karena 重点， banyak pertanyaan seperti ini. 因为很多人在问这个很困扰的问题。 Sekali lagi, keselamatan itu bukan kemudian karena kita itu beriman plus pengudusan jadi satu, kita tidak mungkin karena kita tidak melalui perbuatan pasti tidak mungkin akan terjadi karena kita selalu jatuh dalam dosa. 我们看到我们人信了主还是会犯罪，是吗？因为我们不是说信了主那一天你就变成圣人，不犯罪的圣人，不是这样子的。 Pembenaran adalah status legal kita. 因为这个称义的时候是我们合法的一个身 Tetapi 份。 ada tugas kita di mana kita harus hidup kudus di hadapannya. 我们被判了合法了以后呢，我们还有一个过程，还有一个生活步骤要过的，就是成圣这个步骤。 Yang ketiga yang terakhir, 第三点就是最后一点， Paulus tidak malu memberitakan Injil. 保罗他不以福音为耻。 Bapak Ibu dan saya, kita sudah menerima pembenaran dari Allah seperti ini. 各位年轻年长的弟兄姐妹，你和我已经领受了这个救恩。 Apakah kita tidak bersyukur? 我们为这个救恩，我们不感恩吗？ Kasih Allah yang begitu besar untuk hidup kita ini. 神在我们身上诸般的大爱， Siapakah diri kita? 我们算什么？ Kalau video itu kehidupan kita diputar 我们的一生的录像录影播放出来的时候， dan di tata pengadilan nanti Tuhan mengatakan kamu adalah orang benar. 然后在审判台前他说你是义人， Betapa dahsyatnya kasih Allah itu. 那时候证明到神对我们的爱是无限量的。 Demi status ini dia mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. 为了能够成全，在审判台前他称你是义人的时候呢，他就要有付上代价，就是把他的独生儿子死在十字架上来救赎我们。 Justru kita harus semakin giat menjadi duta Kristus, duta Injil ke 因 dalam 此， dunia ini. 为这个缘故，我们活在世上的时候，我们要成为传福音的大使者，传福音的使命。 Dunia sedang bergolak sekarang. 世界正在动荡， Resesi akan dihadapi oleh dunia. 世界的萧条马上临到， Banyak orang stres, 很多人非常的压 mengalami 力， kekosongan hidup. 很多人空虚。 Justru inilah waktu yang paling bagus, paling kesempatan paling indah. 今 Mari 天 kita menjadi duta Kristus, duta Injil. 这个时候是非常好的机会，很正确的机会，我们成为福音的使者，我们成为耶稣的大使。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一起来低头祷告。 Kita tenang di hadapan Tuhan.
你在神的面前再次的安静下来。 Siapakah engkau dan siapakah saya? 你是谁？我是谁？ Kalau video kehidupan kita diputar, 当我们一生所录下来的播放出来的时候， itulah diri kita. 这就是丑陋的我们。 Layakkah kita dikatakan sebagai orang benar? 我们配得看到这个荧幕的时候，神判断我们是义人。 Beranikah kita mengatakan kami adalah orang yang tidak bersalah? 我们敢不敢辩护自己说，我们从来没有做过错？ Bersyukurlah Allah begitu baik bagi kita. 神实在对我们那么好，我们应该要感恩。 Maukah kita memberitakan Injil ini kepada orang lain? 你愿意把这个福音好消息传给别人吗？ Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh menerima pengajaran yang indah pada hari ini. 亲爱的天父上帝，今天早上我们领受到那么好的教导，我们实在要感恩感谢主。 Memberikan keyakinan kokoh akan keselamatan kami. 你再一次的让我们肯定，确实知道我们的救恩。 Tapi biarlah kami menjadi saksi yang baik bagi dunia ini. 好让我在这个世界上，我们成为福音的好见证人。 Kami memberitakan berita yang begitu luar biasa ini kepada orang lain. 这个伟大奇妙的真理，我们要传扬给别人。 Berikan kami kesempatan ya Tuhan untuk memberitakan Injil. 主啊，开给我们机会，让我们能够把福音传出来。 Demikianlah ya Tuhan kami berdoa, doa yang penuh kelemahan ini kami laskan di dalam satu nama Tuhan Yesus 这 Kristus. 是我们的祷告祈求，我们软弱无助，我们是奉靠主耶稣基督的名所祈求的。 Amin. Amen。